أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، تحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, yang pertamanya dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana di atas limpahan rahmat serta kasih sayang daripada Allah, maka pada malam yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala sudi untuk mengumpulkan kita bersama-sama bagi mengimarahkan majlis ilmu, walaupun dalam pengajian atas talian itu pengajian maya. Sekurang-kurangnya masa yang Allah kurniakan dalam hidup kita ni dapat juga kita manfaatkan untuk perkara-perkara yang baik. Kerana tanda keberkatan yang Allah berikan dalam hidup seseorang ialah apabila Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menjadikan masa, iaitu usia yang ada pada dirinya, memberikan, menambahkan kebaikan untuk dirinya di akhirat kelak. Dan sebab itu bila mana Allahumma salli ala Muhammad ditanya kepada ulama apakah maksud berkat, maka ulama mengatakan berkat ini bermaksud ziyadatul khair, iaitu bertambahnya kebaikan. Kerana hakikatnya keberkatan ni adalah segala-galanya dalam hidup kita. Sekiranya tidak ada keberkatan dalam hidup, maka tidak ada kebaikan untuk diri kita yang dapat kita ambil di akhirat kelak. Kerana tu malam ini Allahumma salli ala Muhammad, tajuk kuliah kita adalah nak menceritakan tentang kesempurnaan akal di sisi agama. Kerananya manusia ni, Allahumma salli ala Muhammad, istimewanya manusia ni ialah bila mana Allah berikan kepadanya satu benda yang mana yang Allah berikan ini menjadi asbab kebaikan buat manusia itu sendiri, iaitu akal, selain daripada nafsu, selain daripada tubuh badan yang sihat, selain daripada rupa paras. Akal adalah punca keutamaan bagi kita ni mendapat kebaikan. Namun begitu, Allahumma salli ala Muhammad, sejauh mana kita ini mampu untuk memanfaatkan akal, kerana kalau kita letak kehidupan kita ni mengikut pada nilaian timbangan kita semata-mata, maksudnya bukan pada timbangan agama, maka belum tentu lagi kebaikan yang kita sangka adalah satu perkara yang Allah redha tu menjadi satu perkara yang benar-benar kebaikan yang dikira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka atas sebab itu kita cuba nak bincang sikit tajuk ni, yang mudah-mudahan dengan sebab perbincangan kita pada malam ni kita akan menjadikan kita ini lebih memahami makna akal yang sebenarnya adalah bagaimana yang sepatutnya kita ni memanfaatkan akal yang telah pun Allah kurniakan kepada kita, insya-Allah. Baik, jadi sebelum kita teruskan, yang pertamanya saya ucapkan banyak jutaan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang menonton video kuliah pada malam ni. Minta support semua untuk tolong sama-sama kita share, tolong like, tolong share, dan kemudiannya tolong komen jelas ataupun tak jelas, dan kalau lagi baik tolong buat nota. Tolong buat nota. Kalau setakat mengaji saja tapi tak buat nota pun tak jadi juga kan. Jadi tolong buat nota. Dan kemudiannya Allahumma salli ala Muhammad, tolong share bagi ramai lagi yang boleh tengok. Dan mana yang belum like lagi page Akademi Al-Quran Miftahul Jannah ataupun page audio kuliah, boleh tolong sama-sama pekat like dan follow, insya-Allah. Sepanjang bulan ni kita bekerjasama dengan audio kuliah untuk melaksanakan kuliah-kuliah kuliah harian. Kita cuba untuk cari setiap hari, setiap malam. Mudah-mudahan kita semua ni sentiasa melazimi majlis ilmu walaupun dalam keadaan yang kita ni tak boleh lagi nak pergi mengaji di masjid-masjid surau. Jadi ini bukan lagi alasan untuk kita mengatakan depan Tuhan nanti, ya Allah aku tak mengaji sebab
PKP dia dah, kan. Masjid tutup, jadi tak boleh mengaji. Jadi ni bukan alasan kita dah. Handphone dekat tangan memanjang, jadi gunakan tengok kuliah insya-Allah. Baik. Jadi bila kita menceritakan tentang sempurna akal ni, maka saya nak petik satu nasihat yang mana ada dalam kitab Tanbihul Muqtarin, iaitu peringatan bagi orang-orang yang lalai. Maknanya hakikatnya kita sebagai manusia ni memang Allah dah jadikan kita ni, di antara kelebihan manusia ni adalah satu makhluk yang senang sangat lupa. Mana sebab tu kalau kita tengok dalam bahasa Arab, manusia ni dia berbunyi, dia disebutkan sebagai Allahumma salli ala Muhammad An-Nas. An-Nas ni maksudnya yang sentiasa lupa. Dia daripada perkataan nasya. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, atas sebab tu juga Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan juga tentang kelalaian kita ini di dalam surah Wal Asr, yang mana Allah jelaskan, Allah bersumpah dengan masa, wal asri, demi masa. Innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah sebut dalam surah Wal Asr, demi masa, sesungguhnya manusia itu sentiasa berada dalam kerugian. Maksudnya Allah nak kata kat sini, bila jadi manusia, memang sifat semula jadi kita ni sebagai manusia, kita ni akan lupa, kita ni akan lalai, kita ni akan leka. Maka atas sebab tu Allah ingatkan kita, ingatkan kepada kita supaya tak jadi manusia yang leka ni. Leka daripada apa? Leka daripada melaksanakan amal soleh. Leka daripada beriman kepada Allah, leka daripada beramal soleh, dan supaya kita ni jangan jadi manusia yang leka daripada berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Maka atas sebab tu Allahumma salli ala Muhammad, tajuk nak cerita malam ni kesempurnaan akal di sisi agama. Jadi saya ambil dalam kitab Tanbihul Muqtarin ni, supaya mudah untuk kita faham. Baik. Jadi di antara akhlak salafus salih radhiyallahu anhum itu bersikap kasih sayang, tenang, menghormati, kurang bercakap, dan demikian ini adalah tanda kesempurnaan akal mereka. Baik, jadi bila kita cerita tentang sempurnanya akal, dia berkait kepada beberapa perkara. Yang pertamanya kepada bersikap kasih sayang. Tanda orang yang berakal, dia mesti ada pada dirinya kasih sayang. Sebab tu ada orang, dia boleh tengok kalau kawan dia ni hidup dengan maksiat tanpa berasa bersalah. Ada orang, dia boleh tengok orang saudara dia, jiran tetangga dia, adik-beradik dia hidup susah dalam keadaan dekat dengan diri dia yang senang lenang, tanpa dia berasa bersalah. Tak ada langsung rasa, aku ni harta banyak, aku ni banyak kesenangan, boleh kot aku kongsi tolong sikit dia ni, kesian tengok dia susah ni. Banyak daripada kita ni tidak ada nilai kasih sayang dalam diri. Kerana apa? Allahumma salli ala Muhammad, kerana tidak ada padanya kesempurnaan akal. Dia merasakan akalnya cukup sihat, dia merasakan akalnya cukup baik, tapi sedangkan pada diri dia, sikap orang yang berakal ini tidak ada pada dirinya. Jadi sebab tu, tuan-tuan, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah SWT sekalian, cuba tanya balik diri kita, sejauh mana sikap kasih sayang yang ada pada diri kita. Sebab tu kalau kita tengok kasih sayang yang ada di antara manusia ni, kalau kita nak tengok, tak ada satu manusia pun atas dunia ni yang mampu untuk melawan, untuk mengatasi, bukan melawan, mengatasi sifat kasih sayang yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat kasih kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam keadaan umat baginda ni sentiasa buat benda tak elok pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif, nak mengajak berdakwah kepada penduduk Taif supaya beriman kepada Allah. Depa pakat sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu-batu. Depa baling tuju dekat Nabi ni. Kalau kita, tuan-tuan, kita ni diri kita, kita pi rumah kawan, nak ajak dia pi buat kebaikan. Bukan buat benda apa sangat pun. Kita nak ajak dia bersilaturahim, nak tanya khabar sihat tak sihat. Itu je. Kan, paling-paling kuat nak minta lah TO secawan. Kan, elok sampai rumah dia, kita pi rumah dia, bagi salam, dia keluar rumah, dia baling botol ayak kat kepala kita. Agak-agak apa kita buat masa tu? Cuba tanya balik diri kita. Kalaulah masa tu Allahumma salli ala Muhammad, diri kita duduk di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak pi ajak buat baik ni bukannya nak ajak buat jahat. Sedangkan nak buat baik tu pun untuk depa, bukan untuk Nabi. Nabi SAW, tuan-tuan, boleh duduk dalam gua seorang-seorang, sembahyang seorang-seorang, tak payah susah-susah nak ajak orang buat baik.
Tapi kenapa Nabi SAW sanggup menghadapi kesusahan sampai sanggup dibaling batu oleh penduduk Taif pada masa itu? Ketika mana Nabi SAW ajak kepada kebaikan. Kenapa? Kerana Nabi SAW mempunyai sifat kasih sayang yang sangat tinggi pada diri Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi SAW, bukan macam kita. Kan? Tapi tahu tu pun kita duk berasa kita ni cukup baik lah. Kita berasa kita ni cukup hebat lah. Jadi sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, nak menilai tanda kesempurnaan akal kita ada atau cukup ataupun tidak, lihat pada berapa banyak kasih sayang yang ada pada diri kita. Sambung kisah Nabi SAW di Taif tadi tu, bila dibaling batu pada Nabi SAW, Nabi buat apa tuan-tuan? Nabi ambil batu baling balik ke? Tak. Nabi angkat tangan, ya Allah ya Tuhanku, sekiranya mereka ni tak beriman, jadikan anak cucu cicit mereka beriman. Dan hari ni kalau kita tengok, kalau kita pergi ke Taif tuan-tuan, Masya Allah tabarakallah, mereka ni menjadi contoh kepada kita umat Islam hari ni. Cakapnya lembut, sopan, santun. Kenapa? Kerana Allah SAW Muhammad berkat doa Nabi SAW dulu. Nabi balas keburukan yang tok nenek moyang mereka buat tu dengan doa, yang mana dengan doa tadi tu menjadikan keturunan mereka ni pula menjadi umat yang baik. Jadi itu yang sepatutnya dibuat oleh kita. Bukan dengan cara kita menyumpah orang, bukan dengan cara kita kata ke orang, dengan cara benci orang yang buat tak elok kat kita, bukan cara macam tu. Sepatutnya mendoakan kebaikan. Kenapa? Tu tanda kesempurnaan akal. Baik. Dan kemudiannya selain daripada sikap berkasih sayang, mereka juga bersikap tenang. Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang sempurna akal, dia berkasih sayang, hebat kasih sayangnya sama manusia, dan kemudiannya dia tenang. Dia sentiasa tenang. Dia tak gopoh-gopoh. Kalau jadi apa-apa, dia cool, relax. Tapi jangan cool sangat. Kan? Ada orang dia cool sangat. Kan? Dia bukan macam tu, tuan-tuan. Dia tenang. Dia sentiasa menganalisa keadaan sekeliling. Kalau jadi apa-apa, dia tak terus bertindak. Dia fikir dulu. Kan? Dan kemudiannya dia menghormati. Menghormati antara satu sama lain. Dia hormat antara kita. Dia tahu meletakkan diri dia tu di mana. Kebanyakan kita hari ni, tuan-tuan, minta maaf cakap. Saya bukan cakap kat tuan-tuan. Saya cakap pada diri saya sendiri, kadang-kadang kita ni tak sedar diri kita ni duduk kat mana. Kita meletakkan diri kita ni sama tinggi dengan setiap orang yang ada atas muka bumi ni. Kita duduk dengan Tok Guru, kita rasa diri kita ni sama tinggi dengan Tok Guru. Sebab tu bila mana Tok Guru mengeluarkan apa-apa pendapat yang tak sekata dengan kita, yang kita tak berapa nak setuju, yang kita tak berapa nak faham, terus kita bangkang, apalah Tok Guru apa ni, nama je Tok Guru, takkan benda-benda macam ni pun tak boleh fikir. Nampak? Kita mula mengata macam-macam. Sebab apa? Kita tak sedar diri kita kat mana, tuan-tuan. Contoh macam yang berlaku sekarang ni dalam tempoh PKP, Alhamdulillah 10 hari bulan nanti masuk PKPP pula. Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, dalam keadaan banyak sektor perniagaan dibenarkan, banyak aktiviti yang mula dilonggarkan boleh buat. Tapi Masjid Surau belum ada lagi apa-apa pengumuman, terus kita picok, ni apa ni kan, takkan Tok Guru ni tak boleh buka, bagilah nasihat sikit Tok Mufti ni. Bukan main kita kata macam tu. Sebab apa? Kita rasa kita ni sama hebat macam Tok Guru alim ulama. Sedangkan kita ni, tuan-tuan, baca Quran pun kalau tak ada tafsir, tak faham Quran tu. Tak ada terjemahan Quran, kita tak reti pun apa masuk Quran. Kalau kita tanya hukum tajwid pun tak payah cerita bab nahwu saraf, cerita hukum tajwid pun tak tera lagi. Kadang baca pun lintang bukan, habis terbalik semua baca. Kan? Jadi imam masa Ramadan hari tu je, habis Ramadan tak jadi imam lah dah. Pakat letak jawatan semua dah. Contoh kan. Jangan cepat panas sangat kan. Kalau terasa tu alhamdulillah, tu tanda hati hidup dia, tuan-tuan. Tapi kalau tak terasa tu, jaga tu hati mati lah. Kan, orang yang hidup hati ni dia sentiasa terasa bila mana orang nasihat dah. Jadi ambil teguran ni, tuan-tuan. Saya cakap ni teguran untuk diri saya juga. Sebabnya saya cakap ni seorang-seorang kat dalam jabat saya ni kan, tak ada orang. Jadi Allah SWT kita cakap kat dia sendiri ni kan. Tuan-tuan yang dengar ni nak ambil nasihat tersebut, ambil. Kan, kalau rasa tak mau ambil pun tak ada masalah. Sebabnya hakikatnya yang nak menanggung kesan daripada tindakan kita atas dunia ni, kita bukan orang lain. Baik. Jadi menghormati, maksud dia dah tahu letak diri dia di mana. Dan kemudian di antara sifat orang yang sempurna akalnya, mereka ini kurang bercakap, mereka tak suka bercakap, melainkan hanya pada perkara-perkara yang bermanfaat. Maksudnya dia pun tak suka buat benda yang sia-sia, tuan-tuan. Hari ini, tuan-tuan, kita suka sangat habiskan masa dengan perkara yang sia-sia. Cuba tanya diri kita balik. Kita banyak habiskan masa dengan perkara yang sia-sia. Banyak sangat habis masa dengan perkara sia-sia.
Kita ada masa lapang. Dengan masa lapang yang ada tadi tu, apa kita buat? Dapat duit banyak kan? Kan dapat bantuan sana sini semua, kebetulan dapat duit tu, kita habiskan duit tadi tu dengan benda yang bermanfaat ataupun tak? Tanya balik diri. Kita je tahu jawapan. Baik. Faham tak? Understand? Yes. Baik. Faham, alhamdulillah. Baik. Dan demikian ini adalah tanda kesempurnaan akal mereka. Sabda Nabi SAW, la tukthirul kalam bighairi dzikrillah. Janganlah kamu memperbanyakkan bercakap. La tukthirul kalam bighairi dzikrillah, selain daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kathratal kalam bighairi dzikrillah taala qaswatun lil qalbi. Sekiranya kamu banyak bercakap, fa inna kathratal kalam bighairi dzikrillah, sekiranya kamu banyak bercakap selain daripada ingat kepada Allah, qaswatun lil qalbi, maka itu akan mengeraskan hati. Banyak cakap pada benda yang tak bawa kita ingat kepada Allah, dia akan mengeraskan hati. Sebab tu orang yang jarang berzikir, mereka ni susah nak terima nasihat. Faham tak? Sebab tu di antara Allahumma salli ala Muhammad, sistem tarbiyah yang dibuat oleh para tutuk guru dulu. Saya teringat zaman saya duduk mengaji pondok dulu kan, dan sekarang pun alhamdulillah kalau jumpa tutuk guru pun selalu minta nasihat. Nasihat yang mereka selalu bagi bukannya suruh banyak sembahyang tahajud. Dia bukan suruh pergi buat sembahyang duha jangan berhenti. Tapi yang dia selalu pesan apa dia? Selawat kat Nabi jangan berhenti. Zikir, sebut nama Allah sehari 1000 kali. Dia pesan benda-benda macam tu. Dia suruh kita sentiasa berzikir kepada Allah. Kerana kunci kepada ketaatan kepada Allah ni bermula pada banyak ingat kepada Allah. Bila kita sentiasa membiasakan diri kita ni ingat kepada Allah, automatik tindakan kita tu akan membawa kepada perkara-perkara yang diredai oleh Allah. Pada masa tu baru kita boleh buat tahajud. Masa tu baru kita akan rajin buat sembahyang sunat. Masa tu baru kita akan rajin bersedekah. Masa tu baru kita akan rajin berpuasa. Masa tu baru kita akan rajin nak buat kebaikan yang lain. Kerana apa? Kerana mulut sentiasa ingat kepada Allah. Tapi bila mana mulut ni jarang sebut tentang Allah, jarang ingat nama Allah, maka dia akan menjadikan hati kita ni makin keras. Kerana apa makin keras? Kerana jauhnya tubuh badan kita ni daripada perbuatan ibadah. Itu maksud dia. Understand? Yes. Kalau understand, tulis. Kalau tak faham, tulis. Baik. Kalau tak faham, tanya boleh tanya, tak ada masalah. Nanti Abang Abu dia naik dengan soalan dekat skrin ni, saya boleh baca lah insyaAllah. Baik. Wa anna ab'adan nas minallahi qalbul qasi. Dan sesungguhnya ab'adan nas minallah, manusia yang paling jauh daripada Allah itu, siapa dia? Al-qalbul qasi, iaitu mereka yang berhati keras. Ini sabda Nabi SAW. Nabi yang beritahu. Jadi kalau tuan-tuan tak setuju, maksudnya tuan-tuan tak setuju dengan Nabi SAW. Baik, jadi kata Qatadah radhiyallahu anhu, ada 3 jenis lelaki. 3 jenis lelaki ni maksudnya 3 jenis manusia. Yang pertama, lelaki yang sempurna. Bila cerita sebut laki-laki ni, saya nak kongsi sikit dengan tuan-tuan. Dalam bahasa Arab, bila sebut laki, dia bawa maksud kepada perempuan sekali. Bila sebut laki-laki, perempuan pun terlibat sekali. Tapi kalau sebut kata perempuan saja, maka ayat tu, peringatan tu khusus untuk perempuan saja. Itu maksudnya. Baik. Jadi ada 3 jenis lelaki. Lelaki yang sempurna, separuh lelaki dan tidak ada apa-apa. Baik. Maksudnya lelaki yang sempurna. Apa dia? Maka lelaki yang sempurna itu adalah yang mempunyai akal dan pandangan serta dapat dimanfaat dengannya. Itu maksudnya. Jadi orang yang sempurna, Allahumma salli ala Muhammad, dia adalah orang yang mempunyai akal dan pandangan. Maksudnya daripada akal yang baik tadi ini menjadikan pandangannya pun
bermanfaat, yang mana dapat dimanfaat dengannya, maksudnya dengan pandangan dan juga dengan akal tadi. Maksudnya laki-laki tadi boleh memanfaatkan akal dan pandangan yang dikeluarkan daripada akalnya. Separuh lelaki pula dia berbincang dengan orang yang bijak pandai. Dia nak buat usaha sendiri tak pandai. Maka apa dia buat? Dia berbincang dengan orang yang bijak pandai. Dia cari orang-orang yang ahli, orang-orang yang alim. Macam mana hari ni tuan-tuan, kita hari ni jauh sangat daripada Nabi SAW. Kita tak tahu yang kita buat dalam hidup kita ni adalah benda-benda yang Allah redha ataupun tak redha. Kita tak tahu. Nak tanya dekat Nabi SAW terus tak boleh. Maka apa kita buat? Kita cari alim ulama. Kita tanya tutup guru. Kita tanya orang-orang yang lebih alim dalam bab agama berbanding daripada diri kita. Tujuannya apa dia? Supaya kita ni tak tersalah buat pilihan. Tak tersalah buat ibadah. Itu maksud dia. Contoh hari ni dia jadi macam mana Allah Samad. Dia sedekah, bila dia sedekah, dia duk mengungkit sedekah tu. Pasal apa? Orang hak dia tolong dulu tu tak terima kasih ke dia. Duk mengungkit habis-habis. Kan? Dia pun jumpa kawan dia hak sama-sama tak reti macam ni juga. Tanya, aku bagi sedekah kat korang ni, lepas tu dia ni langsung tak kenang jasa aku. Oh, tak patut tu, patut hang kena minta balik tu. Dia mula ajak mengungkit, ngumpat sana sini. Dan dia rasa tindakan dia betul. Sebab apa dia rasa tindakan betul? Oh, dia buat jahat kat aku dah buat baik, dia buat jahat. Jadi aku nak buat jahat balik lah. Dia rasa macam tu. Jadi akhirnya, perbuatan sedekah yang sepatut jadi manfaat untuk diri dia, sia-sia dah tuan-tuan. Sia-sia. Itu yang kita risau. Jadi orang lelaki yang kedua ni, Allah SWT, yang pertama yang sempurna, yang kedua ni yang separuh. Separuh ni maksudnya dia tak 100% perfect ke dia. Dia tahu dia tak boleh buat dosa sendiri. Maka dia cari orang yang bijak pandai dan dia berbincang supaya apa? Supaya dia dapat buat keputusan yang baik dan dia melaksanakan pandangan mereka. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, lelaki yang tidak ada apa-apa pula adalah yang tidak ada akal. Akal pun tak ada. Yang kemudiannya tidak ada pandangan pun tak ada dan tidak berbincang dengan orang lain. Allah Rabbi. Kita ni duduk tahu dah. Duduk tahu hak nombor 3 ke, nombor 2 ke, nombor 1. Bila kita tak tahu satu perkara, kita tak reti satu benda, kita ni suka tak tanya orang. Kita buat satu benda salah, ada orang tegur kita. Salah tu. Kita nak dengar tak teguran dia ataupun kita rasa kita juga betul. Kita ni yang mana tu? Macam ada satu kisah tuan-tuan, satu kisah. Allahu Akbar. Dua orang lelaki. Dia duduk kat tepi satu semak. Satu semak tinggi lah. Dalam semak tu dia pun nampak ada benda bergerak. Jadi Allah SWT yang A tadi dia cakap dekat B ni. B. Nampak benda bergerak dalam semak. Nampak? Aku rasa-rasa hak dalam tu burung dia dah. Hak yang A ni kata. Hang rasa-rasa apa? B pun jawab balik. Aku rasa-rasa tu rebau. Okey, macam ni. Kita ambil batu, kita baling. Kalau ada benda terbang, maksudnya hak tu burung lah. Kalau tak terbang, maksudnya rebau. Baik. Yang B pun kata, okey. Ambil batu, baling. Baling-baling dekat dalam semak tu, ada benda terbang. Jadi A pun kata kat kawan dia hak B ni. Tengok, kan betul aku teka burung. Hak B jawab apa tuan-tuan? Terbang pun rebau dia lah. Dia tak salah tu. Dia nak kata kat dia betul. Dia tak mau terima pandangan orang. Dan dia tak mau bincang orang. Ni adalah lelaki yang tidak ada apa-apa tuan-tuan. Jadi ni 3 jenis ni. Siapa sebut? Kata dah radhiyallahu. Kita ni yang mana satu? Yang nombor 1 kan? Nombor 2 kan? Nombor 3? Fikir-fikirkan. Baik. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, man sara yatadabbaru ma yaqulu qabla an-nutqi fahuwa aqalun nas. Baik. Barang siapa yang berfikir dahulu, man sara yatadabbaru ma yaqulu, sebelum dia nak cakap, sebelum dia cakap, dia fikir dulu, ma yaqulu qabla an-nutqi, fahuwa aqalun nas, maka dia adalah manusia yang sangat berakal. Jadi siapa-siapa yang sebelum cakap dia fikir dulu. Sebab tu ibu ayah dalam hati Allah SWT sekalian, benda ni saya nak tegur sikit dekat orang perempuan. Minta maaf cakap. Sebab hari ni orang perempuan dia banyak mendominasi laki-laki. Faham? Baik. Benda ni banyak berlaku pada orang perempuan. Bila dia nak bercakap, dia tak fikir dulu. Dia suka cakap terus.
Dia suka cakap. Bukan kata salah cakap tu. Dia salah bila cakap tak fikir tu. Dan akhirnya menjadikan dia ni mendapat dosa daripada salah cakap tadi tu. Cakap pada siapa? Cakap pada suami, cakap pada ayah. Kan kalau dah kahwin dengan suami lah, kalau tak kahwin ni dengan ayah dia. Salah cakap dengan mak dia, salah cakap dengan abang-abang dia, salah cakap dengan adik dia, salah cakap dengan kawan-kawan dia. Orang lelaki-lelaki ni memang jenis jarang cakap, kan? Tu memang tak boleh nak buat apa lah. Kadang-kadang tu kita cakap dengan dia pun cakap macam cakap dengan tungkai kayu, kan? Cakap kita puas sembang dengan dia, rupa-rupanya dia tidur orang dia, kan? Dia buat macam mana jenis tu. Tapi ni teguran ni khusus untuk orang perempuan. Sebab dia, bila mana kita ni suka bercakap tanpa berfikir, tu menunjukkan sangat kurang akal yang ada pada diri kita. Maka atas sebab tu kita ingat pesanan daripada Ibnu Abbas ni. Sebelum nak cakap, fikir. Kalau berasa marah sangat, kan, rasa tak setuju sangat, diam dulu, tarik nafas. Tarik nafas dulu. Diam sat, okay, baru cakap. Sebab apa? Bila kita diam dulu, kita fikir dulu, baru hak kita bercakap tadi tu akan menjadi benda yang elok, dia takkan jadi benda yang tak elok. Boleh tak? Baik. Dan kata Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an, afrahu ad-dawab la ghina lahu 'anis sut. Jadi ni dia kata apa? Haiwan yang cerdas itu sangat perlu kepada cemeti. Maksudnya haiwan yang bijak, yang cerdas, dia perlu pada cemeti. Maksud nak kena ada cemeti pukul dia, cemeti kontrol dia, baru dia akan jadi elok binatang tu. Kalau tak, dia kerja nak buat apa yang dia suka lah. Wa aqalun nisa la ghina laha 'aniz zawaj. Dan perempuan yang bijak itu pula, dia sangat perlu kepada suami. Sebab tu perempuan kalau dia bijaksana, dia akan cari suami. Sebab apa? Bila mana dia ada suami, satu tempat je dia nak kena jaga, iaitu suami dia. Sebab dengan redha suami, menjadikan dirinya mudah untuk masuk dalam syurga. Faham tu? Boleh faham? Understand? Tu perempuan yang bijak. Kalau dia tak bijak, yalah aku tak ada lelaki pun, aku tak heran. Kalau ada lelaki pun buat apa? Bukan lelaki tu kerti jaga aku. Dia pun bercakap itu. Kan? Sedangkan Allah dah bagi dah jaminan kepada orang perempuan ni, kemudahan untuk masuk dalam syurga. Allah sangat memuliakan orang perempuan, tuan-tuan. Banding lelaki-lelaki dengan perempuan, Allah sangat memuliakan orang perempuan. Nampak? Kalau dah kahwin, tuan-tuan, perempuan dah kahwin, dosa ditanggung oleh suami. Hak buat dosa isteri ni, tapi suami tanggung dosa. Suami dah kahwin ke, tak kahwin ke, dia buat dosa, dia tanggung sendiri. Nampak tu? Macam mana Allah tu sangat adil sebenarnya. Tapi nak buat macam mana, kadang-kadang kita ni suka-suka buruk dengan Tuhan. Kita pun kata, ya Allah, masa bulan kau biar aku macam ni. Sedangkan kebaikan ni sebenarnya Allah janjikan kepada untuk orang perempuan ni dekat akhirat nanti. Ke akhirat nanti tu Allah bagi kebaikan ni. Sangat banyak tu orang perempuan yang hidup di atas dunia menjaga suami dah. Jadi sebab tu dalam ni Sufyan bin Uyainah dia bagi tahu benda ni. Perempuan yang bijak tu dia perlu pada suami. Dan wa aqalur rijal la ghina lahu an musyawwaratin dzawil albab. Dan lelaki yang bijak pula. Lelaki yang bijak tu. Tadi perempuan, dia lelaki pula. Apa dia? Dia perlu kepada musyawarah dengan orang yang berakal. Dia suka bincang. Dia sangat perlu kepada perbincangan dengan orang-orang yang berakal. Dia kena tanya, minta pendapat orang-orang yang alim. Antara sebab hari ni kenapa rumah tangga jadi porak-poranda, kerana laki-laki yang sepatut memimpin keluarga tersebut tidak mendapatkan nasihat di tempat yang betul. Pergi tanya kawan-kawan hak jenis, kadang tu kawan tu nikah budak lagi, minta nasihat kat kawan hak tak nikah ni. Hak kawan tak nikah kata, aku kalau bini aku, kalau aku ada bini macam hang tu, dia tak dengar cakap aku tangan dia kata. Oh, kau main kemas kan. Dia ni tak cerdik. Tanya kawan hak tak ada ilmu tentang ilmu rumah tangga pun ikut. Oh, dia kata tak boleh jadi, balik macam ni aku nak kena tangan bini aku. Dia pun balik dia tangan bini dia. Akhirnya apa jadi? Habis pecah belah porak-poranda rumah tangga dah. Sebab apa? Dia minta pendapat pada tempat yang tak betul. Ada orang dengki kat dia. Dia ni meniaga, ada orang dengki kat dia, kan. Pergi buat benda tak elok, cerita, buat fitnah lah, semua Allah SWT. Macam-macam buat. Dia pun pergi minta nasihat dekat orang tak betul. Siapa dia? Pergi cari Tok Bomo. Kan? Tok Bomo pun kata,
hang esok dia kata hang kena pi duduk depan kedai hang kan, pi kencing 4 penjuru dia dah. Oh kau main, dia pun pi buat esok tu kan, habis syirik. Jadi contohlah kan, maka apa jadi sebab pada diri dia? Habis porak panda. Jadi sebab tu laki-laki yang berakal, laki-laki yang bijaksana, dia perlu bermusyawarah dengan orang yang berakal juga. Tu maksudnya. Baik. Jadi kata Wahab bin Munabih radhiyallahu an, man idda'al aqla wa lam takun himmatuhul akhirah fahuwa kadhibun. Baik. Jadi yang ni tuan-tuan tolong dengar dulu. Apa dia kata? Man idda'al aqla. Barang siapa yang mendakwa dia ni berakal. Dia kata dia rasa dia ni berakal, dia rasa dia ni orang yang sempurna akal dia. Walam takun himmatahul akhirah. Sedangkan dia tidak ada kesungguhan pada akhirat. Dia kata dia berakal, tapi kesungguhannya pada akhirat tidak ada tuan-tuan. Fahuwa kadhibun, maka sebenarnya dia berbohong. Jadi ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Hari ni kalau orang kata kita ni tak ada akal, kita marah. Marah noh. Oh ni angin kan. Terus kata apalah, takkan aku ni tak ada akal kot. Anak kata macam ni lah. Baik. Tapi cuba tanya balik pada diri kita tuan. Tanya balik pada diri kita. Adakah selama hidup kita atas dunia ni, Allahumma salli ala Muhammad, kita sangat menjaga akhirat kita? Ataupun kita sangat menjaga dunia kita berbanding akhirat? Kita buka akaun bank kita. Tengok dalam akaun bank, tengok duit makin sikit. Duit dalam akaun bank makin sikit. Susah hati tak? Susah hati. Dia main resah, dia main susah hati, dia main macam-macam lah. Duduk depan cermin, tengok muka dia tak segak macam dulu. Dulu masa muda-muda muka flawless. Flawlessnya muka dulu. Main tengok lah muka dah mula nampak kedua-kedua. Dia berasa susah hati. Dia mulalah masuk grup perbincangan, dia tanya, kat mana nak cari produk yang boleh flawlesskan muka. Tu yang pakai support pondan-pondan mega. Minta maaf cakap tuan-tuan, tapi ni teguran. Kadang-kadang sakit hati tuan-tuan tengok orang dah buat video promote live. Oh ni kena pakai serum lah, kena pakai ni lah, semua yang cakap tu siapa dia? Abang, tapi bahasa diri kakak. Yang syoknya ramai pula yang tukang share. Kalau video kuliah tak ramai pun orang nak share. Hak Jin itu dengar dia duduk mengarut seorang dia sembang perasaan cantik, muka jantan tuan-tuan. Oh tengok ni dah flawless, dia kata muka dah flawless. Allahu Rabbi. Kita berasa susah hati pada dunia kita tuan-tuan. Dulu badan dia kecil, lah ni saiz pinggang besar sikit. Oh dia main resah, susah hati. Pasal apa? Tak boleh jadi aku nak kena kurus ni. Bukan kurus sebab nak sihat, tapi kurus sebab nak lawa. Sihat bukan sebab nakkan akhirat dia jadi elok, bukan nak sebab dengan tujuan sihat tadi ni dia jadi kurang tidur, dia jadi rajin buat ibadah. Patutnya macam tu. Tapi tak, dia jadi lain. Nak dunia dia. Jadi Allah SWT, kalau kita ni orang yang banyak bercakap, konon-kononnya sempurna akal, tapi kesungguhan pada akhirat tak ada tuan-tuan, kita bohong. Sebab tu saya teringat kata guru saya, Allah SWT, Tok Guru saya selalu pesan ni. Kita boleh tipu orang ni lah. Kita boleh tipu orang, tapi kita tak boleh tipu Tuhan kita. Kita boleh tipu orang, tapi kita tak boleh tipu Tuhan. Sebab apa boleh tipu orang? Sebab orang ni hakikat dia semua bodoh belaka. Semua tak reti apa. Dia bukan tahu apa pun pasal kita. Dia nampak kita pakai elok, dia nampak kita ni rajin semayang, tapi dia tak tahu tujuan tadi tu untuk apa. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Yang tahu siapa? Allah. Maka sebabkan kita ni tak boleh nak menipu Tuhan, tuan-tuan, maka berlaku jujurlah pada diri sendiri. Kalau kita rasa kita ni tak berapa cukup baik, tuan-tuan, cari jalan untuk jadi baik. Kalau kita rasa kita ni tak cukup baik pada ibadah kita,
maka cari jalan untuk memperbaiki ibadah kita. Memang tuan-tuan, nak cari akhirat bukan satu benda yang mudah. Kerana nak cari akhirat, syarat wajib dia adalah mesti meninggalkan dunia. Itu syarat wajib nak cari akhirat. Mesti tinggal dunia. Sedangkan yang dekat dengan diri kita hari ini dunia. Akhirat tak nampak lagi tuan-tuan. Jadi macam mana kita nak tinggal benda yang kita nampak, nak tuju pada benda yang kita tak nampak. Maka atas sebab tu perlunya diri kita ni kepada akal yang sempurna. Hati yang bersih. Kena minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Aku ni dosa banyak ya Allah. Aku teringin nak buat ibadah banyak ya Allah, tapi itulah kata, aku selalu kalah dengan nafsu aku. Bantu ya Allah. Hari-hari minta, hari-hari sangka baik dengan Tuhan. Dan percayalah tuan-tuan, Allah pasti makbulkan. Sebab tu pernah dengar satu kisah, Allahumma salli ala Muhammad. Dia ni masa hidup dia ni jahat dia amat. Jahat saya. Sehingga kan orang semua pakat kata dia ni tak ada harapan jadi baik lah. Pernah dengar kan kisah seorang lelaki yang membunuh 99 orang. Hidup dia kerja bunuh orang. Dia marah dia bunuh. Dia tak puas hati dia bunuh. Tiba-tiba pada satu hari Allahumma salli ala Muhammad, dia berasa nak berubah. Dia pun pergi cari seorang yang soleh, seorang abid yang banyak buat ibadah. Dia pun tanya, kawan tadi ni memang rajin buat ibadah, tapi malangnya ilmunya kurang. Dia pun bila dengar-dengar kata dia dah bunuh 99 orang, dia kata, oh hang ni tak ada harapan nak berubah jadi baik lah. Dia tak puas hati, dia tarik pedang, sak, habis. Jadi 100. Bila jadi macam tu, dia kata, aku nak cari mana? Aku nak juga cari jalan jadi baik. Maka apa dia buat Allah SWT? Dia pun jalan nak hijrah ke satu tempat yang lain. Jadi jalan hijrah ke satu tempat yang lain, Allahumma salli ala Muhammad. Ketika dalam perjalanan tadi tu, Allah takdirkan dirinya tu mati. Jadi bila mati, mai dorang malaikat, satu malaikat nak bawa dia ni pergi neraka. Satu lagi malaikat nak bawa dia ni pergi syurga. Jadi malaikat yang nak bawa pergi syurga ni berebut dengan malaikat yang nak bawa pergi neraka. Berbalah kat situ. Dia ni ahli neraka ni sebab dia ni jahat. Ahli syurga ni pula dia ni sedang menuju pada kebaikan. Dia nak jadi baik, mati dalam keadaan nak jadi baik, syurga. Lah dia tak dapat kata putih. Tak apa, kita pergi jumpa dengan Tuhan, tanya Allah sendiri. Kat mana tempat si fulan ni? Jadi naik dua-dua malaikat tu pergi jumpa depan Allah. Maka apa Allah kata? Allah kata hampa pergi ukur jarak dia. Daripada tempat yang dia jalan tadi tu sampai pada tempat dia mati tadi tu, berapa jarak? Kalau lebih daripada 50% perjalanannya, maka tempat dia syurga. Kalau kurang daripada 50, neraka. Iktibar dia ni, tuan-tuan kena dengar baik cerita. Jadi bila ukur-ukur tengok lebih 50% dalam perjalanan dia, maka tempat dia masuk dalam syurga. Apa iktibar dia? Iktibar dia nak bagi tahu kesungguhan kita dalam pada nak menuju pada kebaikan akhirat. Itu yang menjadi nilaian di sisi Allah. Kesungguhan kita tuan-tuan. Bukan pada berapa banyak ibadah kita buat. Bukan pada berapa banyak kebaikan kita buat. Sebab tu ada orang, satu kisah, Allahumma salli ala Muhammad, seorang lelaki. Nabi SAW sebut, dia ni ahli syurga. Maka seorang sahabat ni tercari-cari apa amalan dia ni buat sampai dia ni dijamin oleh Rasulullah SAW masuk syurga. Maka apa dia buat? Dia tumpang tidur rumah kawan tu. Nak tengok amalan dia banyak. Jadi tidur hari pertama, tengok nak kata bangun tahajud, tak bangun pun. Hari kedua pun tak juga. Hari ketiga pun tak juga. Jadi dia pun tanya, hai si fulan, aku nak tanya, apa amalan yang hang buat? Apa amalan yang hang sangat jaga? Apa dia jawab? Aku cuma cukup jaga sembahyang 5 waktu aku. Bukan nak habaq kat tuan-tuan lepas ni, Allah SWT pakai tak buat amalan sunat dah. Sebab apa? Dia dalam 5 waktu yang dia jaga sembahyang tu, Allahumma salli ala Muhammad, dia sangat jaga khusyuk dia, wuduknya sangat terjaga, niat dalam hati dia sangat terjaga, berbanding dengan kita ni. Jadi sebab kita ni tak boleh nak jaga hak fardu tu dengan sehabis baik, maka tersebab tu kita perlu pada amalan sunat. Kerana nak cukupkan cacat-cacat yang ada pada ibadah yang wajib pada diri kita tu. Itu tujuannya. Kita kena rajin sedekah sebab apa tuan-tuan? Sebabnya hak zakat pun kadang-kadang bayar tak habis. Hak zakat pun kadang-kadang nipu tuan-tuan. Kena patut kena bayar banyak ni, dia bayar sikit. Ada.
Saya jumpa tuan-tuan, orang contoh, dan dia bangga pula cerita. Saya ni usaha lah nak bayar dia, tapi duit ada, dia memang duk simpan, cuma saya tak mau bayar terus. Tu elok tu kan. Harta orang, zakat ni hak orang tuan-tuan. Baik. Jadi maka atas sebab tu Allah SWT, sejauh mana kita ni meletakkan kepentingan akhirat kita dalam kehidupan kita, menentukan akal kita ni duduk di takat mana. Baik. Jadi daripada Uqbah bin Amir, aku berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah itu keselamatan? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, amsik alaika lisanaka wal yasa'ka baituka wa abki ala khati'atika. Baik. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila sebut tentang keselamatan ni apa dia? Yang pertamanya, amsik alaika lisanaka, peliharalah lidahmu, tu Nabi kata. Jaga ni lidah. Jangan mencakap ikut suka tuan-tuan. Sama juga dengan janji, jangan berjanji benda-benda yang kita tak boleh nak buat. Baik, kemudian wal yasa'ka baituka, dan luaskanlah rumahmu. Luahkan rumah ni maksudnya bukan suruh buat rumah ni besar-besar tapi tak guna. Luahkan ni supaya dengan rumah yang luas tadi ni dapat dimanfaatkan untuk ramai orang. Faham tak? Adik-beradik kita rumah tak ada tempat tinggal, kita bagi main duduk dengan kita sekali, tak apa, kita besarkan rumah supaya ramai dapat ambil manfaat itu. Ni rumah besar tapi orang nak main rumah tak bagi. Orang nak main tumpang duduk tak bagi, kedekut. Ada jenis tu. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, tu tujuannya. Wa abki ala khati'atika, dan tangisilah segala dosamu. Kena selalu kenang dosa kita, selalu menangis untuk dosa-dosa kita. Jadi pernah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sambil ia menjulurkan lidahnya. Maksud dalam keadaan Sayyidina Umar jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar masa tu tengah duk jeli lidah dia. Lalu kata Umar, apakah yang sedang kamu lakukan wahai Khalifah Rasulullah? Maka jawab Abu Bakar, sesungguhnya lidah ini telah membawaku ke tempat yang celaka. Maksudnya dia nak hukum lidah dia. Dia berasa malu sangat sebab lidah dia ni dah buat benda-benda yang Allah tak suka, yang Rasul tak suka. Maka sabda Nabi SAW, laisa syai'un minal jasadi illa yashku dharabal lisan ala hiddati. Baik, tidak ada sesuatu pun daripada anggota tubuh melainkan mereka akan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas ketajaman lidah daripada bercakap perkara yang ditegahnya. Maka ibu ayah yang dirahmati Allah SWT sekalian, bila kita berbicara tentang kesempurnaan akal, dia berkait kepada bagaimana kita ini mampu untuk menentukan perkara yang baik di sisi Allah ataupun tidak yang boleh kita lakukan dalam kehidupan. Itu maksudnya. Bila sebut tentang kesempurnaan akal ni tuan-tuan, dia adalah pada menentukan tindak tanduk kita dalam kehidupan atas dunia ni. Adakah perkara tersebut yang kita buat perkara yang Allah redha ataupun tidak? Salahkah kita nak ada duit banyak? Tak salah tuan-tuan. Asalkan dengan syarat duit tadi itu dimanfaatkan pada tempat yang Allah redha. Macam contoh, kami di Miftahul Jannah nak sediakan pengajian percuma untuk orang ramai. Dan alhamdulillah sejak daripada 2012 sampai hari ni masih lagi bertahan. Dalam keadaan kita tak ada funder tetap pun, kita tak ada sponsor yang besar, tak ada. Kos bulanan kita sebulan 25,000 tuan-tuan. Tapi mai mana duit tu? Mai mana rezeki tu? Sebab Allah bantu kan. Allah hadirkan orang-orang yang sudi nak menghulurkan bantuan supaya kami dapat teruskan kerja dakwah ni. Tapi poin dia dekat sini, belanja tu banyak. Jadi nak kena ikhtiar sebagai manusia, macam mana nak cukupkan belanja tadi tu. Dan bukan saya seorang tuan-tuan. Pilah tanya mana-mana Tok Guru, alim ulama yang buka madrasah. Saya ni bukan Tok Guru tuan-tuan. Saya ni Tok Garuk kan. Tanya alim ulama. Tok Guru yang ada madrasah yang lagi hebat, lagi besar. Macam saya punya Tok Guru, madrasah dia sebulan nak pakai berapa ribu? 71,000. Sebulan 71,000. Ada yang sampai beratus ribu sebulan pun ada. Tapi orang tak tahu tuan-tuan, dan orang tak pernah pun rasa susah ni. Sebab apa? Para alim ulama tu, Tok Guru ni, mereka meletakkan pengharapan mereka ni hanya kepada Allah SWT. Kita ni tahu cakap belakang tuan-tuan kan. Tahu cakap kita ni. Tu tengok main kuliah
Mula masa zaman-zaman boleh pergi masjid itulah kan, tutup guru main bawa tabung, mula kata ada ustaz kita main menega, kita pun kata oh ni main mengajak kan nak main menega. Kan bukan main, kita kata korang sedap ke main. Baik, jadi Allahumma salli ala Muhammad. Maka nak cerita tentang cari duit boleh tak? Boleh tuan. Nak banyak duit boleh tak? Boleh. Asalkan dengan syarat duit tadi itu dimanfaatkan untuk apa? Ada orang duit banyak tuan-tuan, tapi duit dia suka dihabiskan pada perkara yang sia-sia. Yang duit banyak, berjalan tak berhenti. Dia punya alasan dia apa? Menghayati keindahan alam. Sedangkan Nabi SAW suruh kita belajar daripada alam supaya menambahkan rasa iman kita kepada Allah. Jadi kalau rajin berjalan, tak bertambah rasa iman kepada Allah, maka perjalanan berjalan tadi tu jadi ibadah tak? Tak jadi ibadah, jadi sia-sia. Kan? Pi melancong, subuh tak bangun. Pi melancong, zuhur pun tertinggal. Walhal boleh buat jamak pun tak buat juga. Kan? Jamak tak sudah-sudah dah. Kan? Bukan jamak takdim, bukan jamak takhir lagi dah. Jamak tak sudah-sudah, tak siap-siap pun sembahyang tu. Maka atas sebab tu Allahumma salli ala Muhammad. Nak ada rumah besar, salah ke? Tak salah. Walhal disuruh pula oleh Nabi SAW untuk luaskan rumah kita. Tapi malangnya luaskan rumah tadi tu untuk apa? Ada seorang ni hamba Allah ni, Allah SWT, saya kenal dia, rumah dia besar tuan. Saya pernah pergi rumah dia, masa tu saya pergi kuliah dekat Johor. Sampai sana dia bagi tumpang tidur rumah dia. Dekat rumah ni disediakan rumah penginapan untuk asatizah, Ustaz Imam mengajak jujur ni, supaya tak payah sewa hotel, boleh duduk kat rumah dia. Dan dia buat penginapan tu sebiji macam hotel tuan. Dengan depan bilik tu ada kolam ikan kan. Jadi kita masuk tu nampak pemandangan cantik kan. Berasalah duduk rumah besar tu kan. Jadi Allah SWT macam tu bagusnya. Dia buat dengan tujuan nak dapat dimanfaatkan oleh orang. Dan dipilih pula tok guru alim ulama untuk duduk tempat dia supaya berkat tempat dia. Jadi kita ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, di manakah kesempurnaan akal kita? Adakah kita meletakkan nilaian, kita tahu beza mana baik mana buruk tu? Adakah kita benar-benar memahami dengan akal yang Allah kurniakan kepada kita? Maka itu semua atas kita. Jadi Allah SWT nak pastikan kita ni memahami perkara-perkara yang Allah redha ataupun tak redha ni. Allah SWT dia duduk pada ilmu tuan-tuan. Maka atas sebab tu perlunya kita ni terus mengaji dan mengaji sampai akhir hayat. Dan sebab tu kata Sayyidina Umar Al-Khattab, talabal ilmi minal mahdi ila al-lahdi. Tuntutlah ilmu tersebut daripada liang lahat mak tu. Daripada perut mak tu sehingga kepada liang lahat. Keluar daripada rahim mak, ngajilah sampai bila? Sampai masuk dalam liang lahat. Maksudnya proses pembelajaran, proses mengaji ni tuan-tuan, dia takkan habis selagi mana kita duduk bernafas atas dunia ni. Maksudnya dalam pada nak belajar ni tuan-tuan, kita akan sentiasa buat silap. Maka atas sebab tu, kenapa Allah jadikan kita ni sentiasa buat silap? Supaya dengan kesilapan yang kita buat tadi tu menjadikan kita ni nak belajar sentiasa. Itu tujuan dia. Itu tanda Allah kasih sangat kat kita tuan-tuan. Maka ibu-ibu ayah dan rahmat Allah SWT sekalian. Jadi saya kira malam ni saya tak mau nak bercakap panjang sangat. Tak mau nak panjang sangat. Cukuplah dengan apa yang boleh kita kongsi. Ada soalan apa-apa kah? Kalau ada soalan, insyaAllah boleh type dekat komen. Dan insyaAllah saya cuba jawab mana yang boleh. Dan kalau tak boleh jawab, tak payah jawab lah. Kan? Bukan susah pun kan. Sebab ada orang kadang-kadang dia tak reti tapi dia belagak reti, ataupun salah kat tu. Kan? Baik. Ada soalan? Ada? Tak ada? Baik. Jadi kalau tak ada soalan, saya kira cukuplah kot untuk malam ni. Mudah-mudahan ada kebaikan, manfaat yang dapat kita ambil sama-sama insya-Allah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan apa yang saya kongsikan pada malam ni menjadi kebaikan buat diri kita di akhirat kelak insya-Allah. Jadi sama-samalah kita terus berdoa, memohon rahmat, memohon kasih sayang daripada Allah, supaya Allah kasihan kat kita, Allah kasih kat kita, Allah bagi kat kita ni kebaikan di akhirat kelak insya-Allah. Supaya Allah jadikan kita ni sentiasa nak berusaha melaksanakan ketaatan kepada Allah insya-Allah. Kita minta mudah-mudahan Allah bantu kita dalam setiap hal insya-Allah. Baik, jadi saya kira cukup sekadar tu. Abang Abu dah muncul dah tu. Baik, jadi kalau Abang Abu dah muncul tu tak lama lagi nak habis tu. Kan? Baik. Jadi mudah-mudahan ada kebaikan dapat kita ambil sama-sama insya-Allah. Jadi kita tangguh
Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang buruk itu datang daripada kemudian saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah SWT. InsyaAllah saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nur syamsin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal karim. Amin. Terima kasih Ustaz. Barakallahu. Okay, jumpa lagi masa akan datang insya-Allah. InsyaAllah, terima kasih.